إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Sehari dua lagi kita akan menyambut Aidil Adha. Dan perkara penting bagi Aidil Adha, bagi orang-orang yang tidak pergi menunaikan haji, ialah melakukan korban. Melakukan korban binatang-binatang ternakan seperti yang telah disyariatkan oleh ajaran agama. Bahimatul an'am, binatang-binatang ternakan. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rahmatnya yang besar kepada kita. Dia telah memperbagaikan bentuk ibadah. Ada ibadah yang berbentuk salat, ada yang berbentuk puasa, ada yang berbentuk mengeluarkan harta seperti zakat, sedekah, ada yang berbentuk permusafiran, berjalan menuju menunai haji. Bagi orang-orang yang tidak mampu menunaikan haji ataupun tidak menunaikan haji, kerana bukan semua orang menunaikan haji setiap tahun ataupun semua orang mampu menunaikannya, maka disyariatkan ibadat korban. Bagi menjadikan hamba-hambanya itu sentiasa merasai hubungan mereka dengan ajaran agama ini. Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat apa-apa faedah daripada binatang ternakan yang kita korbankan, tetapi ia adalah merupakan manifestasi kepada iman, pengorbanan kepada Allah Azza wa Jal bagi membuktikan kita ini adalah hambanya. Allah menyatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak mencapai Allah Subhanahu wa taala daging dan darah korban itu, tetapi yang mencapai Allah ialah ketakwaan daripada kamu. Maka kita disunatkan untuk melakukan korban sekalipun setiap tahun kita melakukannya. Dan Nabi SAW menyatakan, innallaha la yaqbalu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah yang dilakukan daripada pengkhianatan. Maka orang-orang yang ingin berkorban hendaklah berkorban daripada hartanya yang halal dan hartanya yang terbaik. Yang demikian itu disuruh sifat-sifat haiwan itu yang tidak mempunyai kecatatannya, yang cukup umurnya, bagi membuktikan kita sentiasa memilih yang terbaik bagi melakukan amal ibadah. Dengan kesempatan ini, kita ingin mengingatkan beberapa perkara tentang korban ini, supaya khutbah ini dapat sampai bukan saja di tempat ini, tetapi juga kepada seluruh rakyat di negeri Perlis ini.
Kadang-kala ada perkara-perkara yang tidak dipenuhi dengan betul di dalam tata susila ataupun disiplin melakukan korban. Antara yang berlaku ialah ada pihak yang kadang-kala mengambil apa yang bukan wangnya untuk korban. Ada yang mengambil tabung masjid untuk buat korban. Ada yang mengambil tabung persatuan untuk buat korban. Ada yang mengambil duit peruntukan kerajaan untuk projek-projek yang lain, yang sepatutnya untuk membina jalan atau membina longkang, lalu digunakan, diambil sebahagian daripada peruntukan itu diberikan kepada penduduk di kawasannya supaya dilakukan korban, padahal bukan wangnya. Tabung itu bukan dihimpunkan untuk dilakukan korban, kerana korban itu ada disiplinnya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menyatakan bahawasanya naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-badanata amal Hudaybiyah. Kami melakukan nahar unta pada tahun Hudaybiyah. Amal Hudaybiyah. Al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami melakukan korban unta untuk 7, lembu untuk 7. yakni seekor unta 7 orang, seekor lembu untuk 7 orang. Sedangkan tabung yang dimasukkan ke dalam itu mungkin beratus orang, RM1, RM2, RM3. Dan mereka tidak masukkan untuk dilakukan korban, bukan niat mereka untuk berkorban. Ini melanggar tata susila, dan korban ialah individu. Ia bukan korban persatuan, bukan kerajaan ataupun masjid. Individu yang melakukan korban. Jika individu itu mengumpulkan wangnya pada pengurusan masjid 7 orang untuk seekor lembu, maka itu dibolehkan. Bukan wang yang bukannya diperuntukkan untuk korban, dibeli lembu korban. Dan kita hendaklah berhati-hati di dalam hal yang seperti ini. Agama memberikan keluasan bagi satu individu di dalam keluarga, ketua keluarga. Dia boleh melakukan korban satu bahagian ataupun seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk orang yang berada di bawahnya, yang berada di bawah tanggungannya, khususnya yang berada di rumahnya. Atha' bin Yasar bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang korban pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat ad-dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Macam mana korban pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanya. Atha' bin Yasar ditanya Abu Ayyub Al-Ansari yang merupakan sahabat Nabi, yang Nabi pernah menginap di rumahnya. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu yudahi bisyah an nafsihi aw anhu wa an ahli baitih. Adalah pada zaman ini Nabi seseorang itu melakukan korban untuk dirinya dan untuk kaum keluarganya, seekor kambing. Fayakuluna wa yut'imun, mereka makan dan kemudian mereka memberi orang lain makan. Maka seseorang yang korban seekor kambing, dia berniat, ya Allah, terimalah daripadaku dan kaum keluargaku. Ya Allah, terimalah bahagian korban ini daripadaku dan kaum keluargaku. Mudah-mudahan dengan itu pahala diperolehi oleh dirinya, diperolehi oleh istrinya, diperolehi oleh anak-anaknya yang berada di rumahnya. Apabila kita melakukan korban, ada perkara yang mesti kita berikan perhatian. Terutamanya mereka yang melakukan sembelihan terhadap haiwan. Alhamdulillah sekarang ni banyak telah diuruskan di tempat-tempat sembelihan.
Pun begitu masih lagi ada masyarakat yang mereka menyembelihnya sendiri. Siapa pun yang nak menyembelih, nak menguruskan, mereka hendaklah ingat kepada hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabh. Falyuhidda ahadukum syafratah falyurih dhabihatah. Hadis riwayat Muslim. Allah menulis simpati bagi setiap sesuatu. Apabila kamu bunuhlah dengan cara yang baik. Yani kalau bunuh, kena bunuh cara yang baik. Sebab itu kita tengok dalam Islam hukuman mati hendaklah jalan yang paling pantas untuk menemui kematian, supaya tidak menderita. Apabila kamu sembelihlah dengan cara yang baik. Falyuhidda ahadukum syafratah, tajamkanlah seseorang kamu itu mata pisaunya. Falyurih dhabihatah, dan rehatkanlah sembelihannya. Maka jangan kita jadikan haiwan kita terkejut, ramai-ramai berpesta, menariknya sehingga ketakutan bagikan mati di atas kematian. Nabi SAW lalu melihat seorang lelaki. Dia rebahkan haiwan sembelihannya, kemudian dia mengasah pisaunya. Nabi SAW marah kepadanya. Nabi kata, afala qabla hadha aturidu an tumitaha mautat. Mengapa tidak sebelum daripada ini kamu nak bagi dia mati banyak kali ke? Halla haddatta syafratak qabla an tudji'aha. Mengapa tidak kau tajamkan pisaumu sebelum engkau merebahkannya? Nabi itu ihsan, kesian kepada binatang. Maka apabila kita menyembelih, janganlah berikan gambaran yang salah kepada orang yang melihat, seakan-akan kita berpesta menyeksa haiwan. Kerana bukan saja ada bab sembelihan yang halal, ada bab berhubung dengan adab-adab sembelihan di dalam agama. Tanda Islam adalah agama yang rahmat, yang kita sebut sebagai rahmatan lil alamin. Allah menyatakan tentang kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau melainkan untuk rahmat kepada sekalian alam. Satu lagi perkara yang patut kita ingatkan ialah pada musim korban ini ialah apabila kita melakukan sembelihan korban, kita menyuruh penyembelih menyembelihnya, dan kita menyuruh orang lain menguruskan melapah daging haiwan. Kita hendaklah tahu bahawasanya binatang sembelihan korban, daging sembelihan korban tidak boleh dijual. Kadang-kadang orang memahami dijual itu mengambil daging, jual, mendapat wang. Tetapi jual beli boleh berlaku dalam bentuk yang lain. Kita menggunakan daging itu sebagai upah kepada orang yang sembelih. Itu adalah jual beli. Yakni kita membeli tenaganya dengan membayar daging korban berkenaan. Maka apabila kita sembelih, kita nak sebagai upah kepada tukang sembelih, dia mengambil bahagian-bahagian tertentu daripada korban. Tukang lapah mengambil juga bahagian tertentu daripada korban. Jika perbuatan ini dilakukan, ia membatalkan korban. Kerana dia telah menjual daging korban, membeli tenaganya. Sayyidina Ali bin Abi Talib di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menceritakan bagaimana Nabi SAW amarahu an aquma. Nabi memerintahkan aku untuk menguruskan an aquma ala budnih. Nabi memerintahkan aku untuk menguruskan korbannya. Wa an yaqsima budnahu kullaha.
supaya Ali membahagikan semua korban itu. Luhumaha wa juludaha, dagingnya, kulitnya bahagikan. Wa jilalaha, apa yang ada di atas belakang korban itu juga diberikan. Kemudian Ali dalam riwayat menyebut, wala yu'tiya fi jazaratiha syai'a, jangan diberikan disebabkan penyembelihan atau melapah daging itu sedikit pun habuan daripada daging. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami bayar kepada mereka daripada wang kami sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya apabila tukang sembelih dan lapah, mereka tidak boleh mengambil upah daripada daging yang disembelih. Mereka mendapat upah daripada wang ataupun bayaran tenaga yang diperuntukkan oleh orang yang menyuruh mereka menyembelih atau melapah. Boleh ataupun tidak mereka mengambil daging, mereka boleh mengambil, tetapi bukan kerana sembelihan. Mereka mengambil seperti mana orang lain mengambilnya. Jika semua yang hadir mendapat seorang sebahagi sedikit daripada daging itu, jika empunya yang menyembelihkan korban itu ingin memberi kepadanya, maka boleh diberikan kepadanya, bukan kerana upahnya, tetapi seperti mana orang lain mendapatnya. Ataupun mungkin kerana dia miskin, ataupun mungkin dia kerana kawan baik kepada orang yang menyembelih itu, orang yang melakukan korban itu. Namun memperuntukkan daging kepadanya kerana dia telah melakukan kerja, itu berarti mengupahnya dengan daging, itu membatalkan pahala korban. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Perkara yang berikutnya yang perlu kita berikan peringatan di musim korban ini ialah haram untuk kita mencuri daging korban orang lain. Hal ini kadang-kala berlaku banyak dalam masyarakat kita. Apabila orang membahagi-bahagikan, orang sembelih korban, ada orang datang tolong, ada orang datang tengok. Ada orang tanpa meminta izin daripada empunya korban mengambil bahagian itu mengikut kesukaannya sendiri. Barangkali dia suka pada bahagian tertentu, dia ambil siap-siap, dia masukkan di dalam beragam motosikalnya. Dia ambilkannya, masuk dalam keretanya. Sedangkan korban itu bukan miliknya. Tuannya mengorbankan itu belum menyatakan bahawasanya dia memberi. Dia kata oleh kerana dia tolong, maka dia nak ambil. Dia tak boleh mengambil atas pertolongan itu. Dia boleh meminta wang daripada tuan yang menyolehkannya kerana upah dia melakukan kerja, tapi bukan daripada daging. Jika tuan itu ingin memberikan kepadanya atas dasar sahabat atau orang miskin atau orang yang hadir, dia boleh memberikannya, tapi dengan pemberian keredaannya, bukan diambil tanpa izinnya. Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta kamu di kalangan kamu dengan cara yang batil. Dan ini banyak berlaku pada masyarakat kita. Kita hadir tengok pembahagian daging korban, terus kita ambil, belum pun kita bertanya empunya yang melakukan korban. Akhirnya empunya yang melakukan korban itu mungkin sudah merancang untuk membahagikan daging di rumahnya. Dia patut mendapat 50 kilo ataupun patut mendapat 20 kilo, tinggal 10 kilo. Kerana ada yang pandai-pandai mengambil tanpa meminta izin. Yang diambil itu adalah haram. Dan memakan harta orang lain secara haram. Dalam peperangan, Nabi SAW melihat para sahabat melihat orang-orang yang mati. Perang mempertahankan Islam. Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan syahid. Sampai pada satu orang Nabi kata, mereka kata fulan syahid fil jannah, fulan syahid masuk syurga. Dan riwayat Muslim, Nabi tengok satu orang kata syahid masuk syurga. Nabi kata, la, inni ra'aituhu fin nar. Tidak, aku melihatnya di dalam neraka. Fi burdatin ghallaha aw aba'atin ghallaha. Disebabkan kerana sehelai selendang yang dia ambil tanpa sebelum pembahagian yang betul. Kerana selepas peperangan dibahagi-bahagikan harta dengan cara yang betul oleh penguasa, dia ambil pandai-pandai sendiri.
Nabi kata walaupun dia mati pada jalan Allah, dia masuk neraka kerana sehelai selendang yang dia ambil. Maka berhati-hati dengan harta benda orang lain, terutama pada musim-musim ini. Jika tuan yang menyembelihkan itu dengan suka hati memberi kepada kita, maka kita terimanya, alhamdulillah. Jika dia tidak menyatakan apa-apa daging korbannya, kita tidak boleh pandai-pandai mengambilnya. Sendiri-sendiri membawa pisau, memotong bahagian yang kita suka, memasukkan di dalam motosikal atau kenderaan kita, lalu balik memberi makan kepada anak isteri kita. Ini adalah perbuatan yang salah, yang dilakukan oleh sebahagian manusia tanpa memikirkan halal dan haram harta benda orang lain. Maka marilah kita mengambil kesempatan pada musim ini beribadah kepada Allah, di samping menjaga hak-hak yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ittaqullah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila kita datang ke masjid, ada adab-adab yang mesti kita tunaikan apabila masuk ke dalam masjid. Dan Nabi SAW ajar, yang penting apabila orang masuk masjid antaranya tidak duduk melainkan setelah menunaikan salat. Sehingga ketika baginda berkhutbah, seorang lelaki masuk terus duduk, Nabi tegur, ya fulan araka'ata raka'atain, wahai fulan, kau telah salat 2 rakaat. Kita tak. Nabi taqum farka' raka'atain, bangun solat 2 rakaat. Hatta setelah duduk, apabila terlupa nak melakukan solat sebelum duduk dalam masjid, dia hendaklah bangun untuk melakukan solat. Pada hari Jumaat, kita disuruh mendengar khatib membaca khutbah. Pada zaman dahulu tidak ada kapet yang cantik di masjid. Masjid ada pasir, kadang-kadang ada batu di dalamnya. Ada orang yang memegang dan bermain-main dengan anak batu ketika khatib sedang membaca khutbah. Nabi menyatakan, man massal hasa faqad lagha. Sesiapa yang memegang hasa, anak batu, maka sia-sia salat Jumaatnya, pahala, sia-sia pahala Jumaatnya. Maka sesiapa yang bermain-main sama dengan perkara yang tak diperlukan, maka sia-sia pahalanya. Pada zaman kita ini, dahulu mungkin orang bermain-main dengan biji tasbihnya. Zaman ini orang bermain-main dengan handphonenya. Semua hal ini menghilangkan pahala. Kerana jika memegang anak batu menghilangkan pahala, demikian apatah lagi apabila memegang handphone dan seumpamanya. Sebab itu kita di negeri Perlis ini, kita meminta supaya edaran tabung itu diedar selepas daripada salat. Walaupun mungkin orang akan kata kurang sikit duitnya, tetapi supaya tidak mengganggu konsentrasi untuk orang mendengar apa yang diperkatakan oleh khatib. Bagi mengambil i'tibar hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi,
Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam pada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian, kepada hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera. Semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, Engkau angkatlah martabat hamba-hamba-Mu yang berpegang dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Engkau berilah kekuatan kepada kami untuk menghindari amalan syirik, bid'ah, khurafat dan maksiat. Mudah-mudahan agama Islam yang Engkau redai ini dapat dijulang ke tahap yang tinggi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون.